Okay, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung modul 13.2 bahan pencuci. Okay, bersedia dengan modul awak? Okay, untuk topik ini, okay, ini slide yang kita punya. Okay, saya nak ulang kaji sedikit untuk sebabtian karbon. Okay, so saya lukis di sini ya, awak tengok. Okay, contoh. Okay. Asid karboksilik. Okay, kalau dengan alkohol, okay, katakan kita ambil yang mudah lah. Okay, asid propanoid dengan metanol. Okay, so dia akan bentuk ester. Okay, akan bentuk ester. So ini akan jadi H2O, betul? Lepas tu yang tengah ini dia akan jadi ester. Okay. So ini kira akan jadi ester. Ester. So ini dapat ester. Okay, tapi you tak boleh lukis macam saya lah. Kena dekat sikit lah. Okay. So ester. Kemudian ini kita tahu asid karboksilik ada asid metanoid, etanoid, propanoid, butanoid sehingga dekanoid. Okey, selepas itu kalau rantai karbon yang panjang, kita namakan dia sebagai asid lemak. Okey, so kalau asid lemak, okey, dia rantai karbon yang panjang. Okey, let's say R1. Saya ambil satu saja. COH. Ini asid lemak. Okey, ini asid lemak. Asid lemak ini sebenarnya adalah asid karboksilik juga. Dia asid karboksilik juga. Cuma rantaian karbon dia panjang. Okey, sangat panjang rantaian karbon dia. Okey, maka ini asid lemak. Lepas tu dia boleh juga dengan alkohol. Tapi sekarang alkohol dia ada 3 karbon punya. Lepas tu ada 3 OH. OH. Okey, alkohol yang kita dapat rupa dia macam ni ya. Okey, ini alkohol. So asid karboksilik dengan alkohol dia akan hasilkan minyak. Okey, ester. So sekarang kalau alkohol ini kita panggil gliserol. Gliserol. Okey, sama juga kalau ada 3 molekul ini, so dia OH dengan H ini, okey, ada 3 kali kan. Okey. So dia akan bentuk minyak. Okey, dia akan bentuk minyak. Tak cukup tempat. Dia membentuk minyak atau lemak. Okey, so dia konsep yang sama. So sekarang kita dah tahu 13.1 sudah belajar bagaimana minyak itu terhasil atau lemak. Okey ya. So untuk topik ini, okey, untuk topik ini kita nak ambil lemak itu, kita nak splitkan. Okey, contoh lemak yang kita ada daripada tadi ya. Daripada tadi minyak, okey, lukisan dia. Lepas tu ada C double bond. Okey, kat tadi kita buat R1. Okey, so sini boleh semua R1 lah. Okey, ini minyak molekul, minyak atau lemak. Okey, so kita dah ada minyak atau lemak. So sekarang kita nak pakai ini untuk topik seterusnya, iaitu kita namakan sebagai topik inilah bahan pencuci. Okey, untuk penyediaan sabun. Okey, sebenarnya penyediaan sabun ini dia akan pecahkan. Okey, dia akan splitkan minyak ini. Dia akan pecahkan minyak ini kepada asid lemak semula. Okey, dia akan pecahkan minyak ini kepada asid lemak dan gliserol balik. Okey, so asid lemak itu kemudian dia bertindak balas dengan NaOH untuk bentuk sabun. Okey, so gambar aja yang you kena tambah dekat modul awak. So ini nanti kita pecahkan minyak ini ya.
Okey, so gambar raja yang perlu tambah dekat modul awak adalah okey, gambar raja seperti macam ni. Okey, wire gauze. Okey, ini beaker, dalam ada minyak tambah NaOH pekat. Larutan NaOH pekat. Okey, lepas tu kita ambil rod kaca, kacau. Okey, ini untuk penyediaan sabun, iaitu kita ambil minyak, di situ kita letak larutan NaOH pekat, lepas tu kita kacau. Okey, kacau sehingga sabun terbentuk. Itu je. Okey, nanti terbentuk kita tambah garam, itu proses penyediaan. Hari ini kita lihat penyediaan sabun dan deterjen saja. Okey, bagaimana dia boleh guna untuk cuci, kita akan tengok next class lah. Okey, ini gambar raja yang awak perlu tambahkan dekat bahagian penyediaan sabun nombor 3. Okey, boleh lukis siap-siap sebab nanti saya tak pakai whiteboard lah. Okey, lukis siap-siap dekat penyediaan sabun muka surat 1 nombor 3. Okey, baik. So dengan ini, topik ini kita akan tengok minyak ini bagaimana boleh dipecahkan semula kepada asid lemak. Dan kemudian asid lemak itu boleh bertindak balas dengan NaOH untuk bentuk sabun. So sebenarnya sabun tu apa? Deterjen tu apa? Untuk topik inilah. Okey, so sebelum ini kita tahu minyak terhasil daripada pengesteran. Kalau pengesteran yang tadi saya tunjuk, contoh pertama dia yang ringkas punya. Contoh asid karboksilik dengan alkohol. So kita dapat ester. Minyak ini dia juga sama asid karboksilik dengan alkohol. Cuma asid karboksilik dia kita panggil asid lemak. Okey, lepas tu alkohol dia kita panggil gliserol sebab dia ada 3 OH. So nanti dia bentuk minyak. Okey, dan minyak itu kita pakai untuk penyediaan sabun. Okey, deterjen bukan untuk penyediaan sabun. Dan kita nak lihat nanti proses penyediaan sabun.
Bagaimana? Okey, dalam lab kita buat cara yang saya lukis macam ni. Ambil beaker, tuangkan minyak, lepas tu letak NaOH pekat, kita kacau sehingga dia campur semua. Lepas tu kita tambah garam untuk pemendakan sabun itu. Okey, dan kalau nak wangi, kita kena letak minyak wangi lah. Okey ya, selesai. Okey, sekarang kita tengok modul kita. Okey ya, kita lihat modul kita. Okey, bahan pencuci. Okey, ini modul kita, bahan pencuci. Okey, sabun ialah apa yang terhasil daripada tindak balas antara apa dengan apa. Okey, so sabun di sini, ini hasil sabun. Okey, tengok rantai karbon yang panjang. So, you dah boleh buat anggapan lah. Ini memang ada kait dengan asid lemak. So, asid lemak dengan alkali. OH dia hilang, H dia hilang, dia masukkan Na. Masukkan K. Kalau masukkan Na, maksud dengan NaOH. Kalau masukkan K di sini, maksud dia dengan KOH. Ada dua alkali jenis, tapi kena pekat. Okey, maka dia adalah satu jenis. Dia adalah garam. Okey, garam, ONA, yang terhasil daripada tindak balas antara alkali, ini yang ringkas punya definisi, dengan asid lemak. So, asid lemak ini dia ada banyak karbon. Okey, banyak karbon, rantaian karbon yang panjang. So, dengan alkali. Alkali sama ada NaOH atau KOH. Okey, so ini garam dia. Ini yang umum punya, secara umum sabun ialah apa. Tapi kita kena bagi nama yang betul-betul. Okey, contoh nak lalutan natrium hidroksida pekat. Okey, lalutan natrium hidroksida pekat. Kalau tak boleh ingat pekat tu, pastikan kata lalutan natrium hidroksida sahaja. Jangan sebut cair. Okey, kalau cair itu salah sebab memang dia pakai pekat tu dia. Kalau tak guna perkataan pekat, kita anggap dia pekat. Okey, so asid palmitik. Asid palmitik kita sudah belajar sebelum itu. Asid palmitik adalah contoh asid lemak. Okey. So asid palmitik maka dia akan hasilkan garam dan air. Betul? So garam dia adalah sabun. Ada nama dia. Seperti kita buat asid etanoik dengan etanol. So jadi etil etanoat. Okey, etil etanoat. Sini tak ada etil kan? Sini natrium. Okey. So jadi natrium palmitat. IK akan jadi AT. Perkataan yang belakang IK macam etanoik jadi etanoat. IK tukar ke AT. Palmitik tukar palmitat. Sama macam dulu kita belajar ester. Cuma sekarang dia bukan lagi asid etanoik, propanoik, butanoik. Dia akan pakai asid lemak. So contoh asid lemak palmitik. So jadi natrium palmitat. Okey, boleh ya? Okey, kedua, deterjen ialah, ini definisi secara umum, dia garam juga yang terhasil daripada tindak balas antara alkali dengan asid sulfonik. Okey, dia akan hasil melalui asid sulfonik. So asid sulfonik ini dihasilkan daripada asid sulfurik. Okey, asid sulfurik menghasilkan asid sulfonik. Okey, nanti kita akan lihat bagaimana dalam penyediaan dia lah. Ini secara umum deterjen ialah garam yang terhasil daripada tindak balas alkali. Tapi sini alkali NaOH kita pakai. That's why dia jadi macam ini. ONA. Asalnya OH. Asalnya OH di sini. Itu daripada asid alkyl sulfonik, asalnya ada OH. So dengan NaOH, Na masuk. Maka dia jadi garam yang terhasil daripada tindak balas alkali dengan asid sulfonik. Sini tak payah mention pekat. Tak perlu. Sebab nanti kita akan tahu. Okay, nanti ada. Asid sulfurik sudah pekat. Okay, ya. Contoh lalutan natrium hidroksida dengan asid alkyl sulfonik. Dia mesti daripada asid sulfonik. Asid sulfonik ada dua jenis. Alkyl sulfonik, alkyl benzena sulfonik, beza dia, ini rantaian lurus, straight. Alkyl sulfonik. Ini straight juga, tapi ada tambahan satu gelang di sini, nampak? Ini benzena, maka nama dia alkyl benzena sulfonik. Dua-dua adalah asid sulfonik.
Itu sebab dia kita kata tindak balas antara alkali dengan asid sulfonik. Okey ya, tapi dia ada nama dia, ini memang deterjen. Tapi deterjen ada nama spesifik dia, natrium alkyl sulfat. Sebab daripada Na. Natrium alkyl sulfat. Itu nama dia untuk deterjen, nama deterjen. Okey, nama deterjen yang kedua, natrium alkyl benzena sulfonat. Memang macam tu. Penat sikit nak hafal, tapi ini nama untuk deterjen. Tak ingat ni tulis deterjen. Ini memang deterjen. Deterjen. Ada SOOO 4 kali O. Okey, ini deterjen. Ini ada COO punya, ini sabun. Sabun. Cuma sabun ada nama spesifik dia, natrium palmitat. Sebab dia sudah bagi asid lemak dia. Okey, maka kita akan bagi nama juga. Ini sudah bagi jenis asid sulfonik. Maka kita bagi nama dia. Kalau setakat asid sulfonik, ditulis je deterjen dan air, deterjen dan air. So ini nama spesifik untuk deterjen, natrium alkyl sulfat atau natrium alkyl benzena sulfonat. Okey ya. Okey, sekarang ini definisi untuk sabun dah selesai. Apa itu sabun, apa itu deterjen? Kita dah ada contoh. Okey, seterusnya penyediaan sabun dan penyediaan deterjen. Okey, penyediaan sabun, cara dia saya dah tunjuk guna gambar raja tadi. Saya dah lukis untuk awak tengok, sangat simple. Itu sebab saya tak letak sini. Okey. So dia ada beaker, lepas tu you letak minyak, letak NaOH pekat, lepas tu you panaskan. Okey. Boleh nampak ke? Saya share. Nampak sir. Nampak? Tak tahu kenapa Zoom hari ni dia banyak. Sebab baru punya Zoom, nanti siapa free boleh pergi kaji. Dia ada apps tambahan. Maksud dia boleh main game sama-sama lah. Okey, ada apps saya belum tengok lagi sebab ada version yang baru. Okey, penyediaan sabun, tindak balas ini dinamakan. Ini. Tengok buku je. Ini memang setiap tahun mesti ada. Apa proses nama proses penyediaan sabun? Siapa-siapa boleh cuba? Saponification. Yes. Okay. Saponifikasi. Okay. So, saponifications. Yeah, in English we call saponification. So, saponifikasi. Ejaan kena betul. Saponifikasi. English pun sama. Nanti eja spelling dengan betul. Iaitu proses pecahkan minyak oleh lalutan. Lalutan ada air kan? Hidrolisis. Dia adalah hidrolisis. Okay, tindak balas ini dinamakan saponifikasi, iaitu proses hidrolisis minyak atau lemak oleh lalutan alkali pekat. Gambar raja seperti saya tunjuk tadi. Okey, maksud dia kita nak pecahkan minyak dengan lemak itu. Okey, kita tahu minyak lemak apa? Nanti kita tengok gambar raja, senang sikit. Molekul minyak atau lemak dipecahkan kepada apa? Siapa tahu? Fatty acid and glycerol. Yes, very good. Fatty acid, glycerol. Fatty acid tu asid lemak. Okey, glycerol tu glycerol oleh air. Sebab asid lemak dengan glycerol yang menghasilkan minyak. Okey, sekarang kita pecahkan minyak, maka kita akan dapat semula asid lemak dan glycerol. Okey, so glycerol tidak terlibat dalam penyediaan sabun. Okey, dia ada dalam tapi tak terlibatlah. So yang terlibat adalah asid lemak ini. So nanti asid lemak ini, sini tengok minyak. Ini molekul minyak. Sini R1, R2, R3 sebab rantaian bilangan karbon dia berbeza. Okey, so dengan H2O, hidrolisis kan. Nah, ini ada 3 jenis asid lemak dah keluar. R1, R2, R3. Kalau sama R1 macam saya lukis tadi, you boleh lukis satu je. Okey, iaitu 3 mol. Okey, 3. R1COOH. Ini asid lemak dan glycerol dia. Okey, asid lemak yang terhasil kemudian, ini asid lemak yang terhasil sebab sudah melakukan hidrolisis. Sudah pecah jadi asid lemak kan. So yang terhasil ini bertindak balas dengan lalutan NaOH pekat untuk membentuk sabun. Okey, iaitu garam
natrium bagi asid lemak. Dan spesifik punya, kalau dia bagi nama ini, kita akan dapat nama seperti tadi. Natrium palmitat. Kalau dia sebut asid lemak ini adalah asid palmitik. Okey, kalau dia sebut stearik, maka kita ada stearat. Tengok balik topik 13.1. Ada beberapa contoh yang famous punya asid lemak saya bagi. Okey, IK, ejaan IK tukar kepada AT. So ini kalau saya kata ini asid palmitik, maka sini akan dapat natrium palmitat, iaitu sabun. Okey, ikut apa asid lemak yang kita pakai. Sini tak ada, sini umum saja. Maka saya sebut garam natrium bagi asid lemak. Garam natrium sebab pakai NaOH. Garam kalium sebab pakai KOH bagi asid lemak itu. Okey, contoh seperti macam inilah. So tengok, R1COOH yang terhasil asid lemak dengan NaOH, dia dapat sabun. So ini adalah garam natrium bagi asid lemak dan air. Boleh ya? Ada soalan nanti boleh PM, boleh tanya kemudian lah. Okey ya, so ini untuk sabun, penghasilan sabun. Okey, tak selesai lagi. Sabun yang terhasil kita tambah dengan NaCl. Okey, kalau tak sabun itu dalam bentuk cecair, liquid. So kita tambah dengan NaCl. Kenapa? Untuk mengurangkan keterlalutan sabun dalam air. Okey, nak kurangkan keterlalutan dia, baru boleh dapat pepejal. Kalau tak, dia sentiasa dalam liquid punya. So kita tambah sedikit NaCl. NaCl tu garam biasa, garam dapur, garam meja. Okey, table salt. Tapi tak sebut garam meja lah, kita sebut garam biasa, garam dapur. Okey, common salt yang kita pakai untuk memasak tu. Kita letak situ untuk mengurangkan keterlalutan sabun dalam air. Okey, bila kurangkan keterlalutan dia, maka kita boleh dapat dalam bentuk pepejal. Bila sudah nampak pepejal, kita dapat sabun melalui penurasan. Okey, sabun diperoleh melalui proses penurasan. Kita turaskan. So kita dapat sabun yang kita nak. Okey ya, kalau buat dalam kuantiti yang banyak. So ini adalah proses kita panggil penyediaan sabun. Nak terangkan proses penyediaan sabun guna ayat-ayat seperti saya buat di bawah. Iaitu proses saponifikasi, hidrolisis lemak, pecahkan lemak kepada asid lemak gliserol. Kemudian asid lemak bertindak balas dengan NaOH bentuk sabun. So sabun itu ada nama dia, natrium palmitat contohnya, okey, natrium stearat, natrium linolik jadi linorat, okey. You boleh tengok balik yang contoh-contoh asid lemak yang sebelum. Okey, garam natrium bagi asid lemak. Okey ya. Kedua, okey, penyediaan deterjen pula. Okey, penyediaan deterjen factory punya kerja, kita tak buat, tak boleh buat. Okey, so penyediaan deterjen dia tak pakai minyak, dia pakai apa? Sebatian hidrokarbon rantai panjang daripada pecahan petroleum diubah kepada asid sulfonik melalui proses pensulfonan, sulfonation. Okey, so kita kena tukar kepada asid sulfonik dahulu. Okey, so deterjen ini banyak daripada pecahan petroleum. Okey, rantai yang karbon yang panjang macam AUQ. Tadi kita lihat AUQ yang panjang, AUQ benzena. So itu dari pecahan petroleum yang panjang. Kita tukar ke asid sulfonik dahulu. Lepas tu asid sulfonik baru bertindak balas dengan NaOH. Tengok balik depan ni, yang umum punya. Asid sulfonik dengan NaOH, alkali. Okey, so kita dapat ini. So ini pecahan petroleum rantai panjang. Okey, ini sebab ada tambahan gelang benzena ini. So nama dia AUQ benzena. Okey, so penyediaan dia di sini melalui ada dua proses. Proses pertama pensulfonan. Kalau tadi sabun hidrolisis. Perkataan hidrolisis itu penting sebab dia melalui hidrolisis. Untuk deterjen dia melalui dua peringkat. First proses dia adalah pensulfonan. Dia tak ada nama proses itu. Macam tadi saponifikasi ini tak ada. Penyediaan deterjen melalui dua proses. Proses pertama pensulfonan, apa dia? Tukarkan semua pecahan petroleum kepada asid sulfonik dahulu. Okey, so kemudian asid sulfonik yang terhasil akan melakukan peneutralan oleh
NaOH. So menghasilkan deterjen. Itu saja. Kita ada maklumat. Okay, dan tiada tambahan kata nak tambah apa, tak ada. Sebab kita tak sediakan dalam makmal. Okay, ini untuk sediakan di factory. Deterjen apa tu? Ada orang sampai hujung topik baru tanya saya deterjen. Deterjen tu sebut pencuci. Okay, sebut pencuci, you cuci baju punya, you pakai deterjen kan? You tak letak sabunan. Okay, deterjen sebut pencuci. Top, okay, ada brand top. Semua itu sebut pencuci. Daripada pecahan petroleum tukar ke asid sulfonik dahulu, iaitu proses pertama pensulfonan. Proses kedua asid sulfonik baru bertindak balas dengan NaOH bentuk deterjen. Okey, yang kan dia ada dua. Okey, contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Yang AlQ punya. Okey, alkohol rantai panjang. Straight OH. Pecahan petroleum. Alkohol rantai panjang punya. Lepas tu, dengan asid sulfurik pekat. Okey, dapat asid alkyl sulfonik. Ini asid sulfonik. Ada dua jenis. Saya bagi tahu awak kan dalam SPM kita. Satu asid sulfonik, asid alkyl sulfonik. Yang kedua asid alkyl benzena sulfonik. Okey, ini kalau straight tanpa gelang benzena, kita dapat asid alkyl sulfonik. Kemudian asid sulfonik dengan ini kita panggil pensulfonan. Yang pertama ini pensulfonan, yang kedua peneutralan. Asid alkyl sulfonik dengan lalutan natrium hidroksida, ya kita bentuk deterjen dan air. Cuma deterjen ada nama tadi kan, natrium alkyl sulfat. Ingat lagi, natrium alkyl sulfat. Natrium alkyl sulfat. Okey. Okey, jenis yang kedua, alkyl benzena dengan asid sulfurik pekat. Ini alkyl benzena dengan asid sulfurik pekat, hasilkan asid alkyl benzena sulfonik. Asid sulfonik yang kedua. Okey, so asid sulfonik ini dengan NaOH kita dapat deterjen dan air. Nama spesifik deterjen dia sekarang tak boleh setakat sebut deterjen sebab dia bagi elok. Nama asid sulfonik pun sudah bagi, lalutan natrium hidroksida lagi, so natrium alkyl benzena sulfonat. Natrium alkyl benzena sulfonat merupakan deterjen. Okey ya. Okey, ini yang saya nak bawa untuk hari ini saja. Okey, iaitu penyediaan sabun melalui proses apa? Okey ya, hidrolisis. Lepas tu penyediaan deterjen kita ada dua proses di sini. First, kita tukar kepada asid sulfonik melalui pensulfonan. Yang kedua, selepas dapat asid sulfonik baru melakukan peneutralan untuk bentuk deterjen. Dan deterjen ada dua di sini, ada dua, natrium alkyl sulfat atau natrium alkyl benzena sulfonat. Okey, contoh yang saya bagi sabun tadi ada natrium palmitat sebab pakai asid palmitik. Asid palmitik tu asid lemah. Asid lemak, bukan lemah, sorry, lemak. Okey, fatty acid. Okey, ini untuk part 1 lah. Okey, untuk topik ini kita buat part 1, part 2 sajalah. Okey, untuk next kita akan sambung apa tindakan pencucian dia. Kenapa sabun deterjen boleh mencuci kotoran? Okey, itu yang kita akan sambung kemudian untuk minggu depan lah. Okey, terima kasih.